Selamat tengah hari, salam hormat dan selamat datang ke Bicara Santai Geomatika University College. Kepada para penonton online sekalian, terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada setiap minggu. Okey, yang sedang menonton siaran ini, jangan lupa sharekan video ini bersama dengan rakan-rakan anda yang lain ya. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan kepada tahniah kepada pelajar STPM yang mana dapat result hari ini. Tahniah diucapkan kepada anda semua. Okey, terus kepada sesi kita hari ini. Siaran pada hari ini, anda semua bertemankan saya, Ashikin, sebagai moderator Bicara Santai bersama panel jemputan khas kita pada hari ini iaitu Encik Rahimi yang telah berada dalam industri pendidikan sepanjang hayat hampir 20 tahun. Okey, Assalamualaikum Encik Rahimi. Apa khabar? Waalaikumsalam Ashikin. Baik, alhamdulillah sihat seadanya. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita bermula bicara bersama panel jemputan kita sebentar lagi dengan topik pada hari ini iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Jom kita saksikan video corporate dari Geomatika dulu. Geomatika was established in 2004 by the name Geomatika College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later changed our name to Geomatika College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high-performance company under the Traju and been awarded in 2 consecutive years as Best Top 15 Enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatika University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatika University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatika ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuburi bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatika University College for a brighter future. Baik, itu adalah sedikit pengenalan tentang Geomatika University. Untuk maklumat para penonton, di Geomatika University College yang terletak di Setiawangsa, Kuala Lumpur, terdapat 8 fakulti yang menawarkan lebih dari 40 program dalam pelbagai bidang bermula dari peringkat asasi sehinggalah postgraduate. Okey, antara bidang yang ditawarkan adalah tanah ukur dan real estate, seni bina kecantikan dan kesihatan, bracket fashion, farmasi, pembantu perubatan, sains kesihatan, sains komputer, kewartawanan dan multimedia, perniagaan dan banyak lagi. Okey, sila layari website Geomatika di www.geomatika.edu.my untuk maklumat lanjut atau hubungi terus pegawai kemasukan Geomatika di nombor yang tertera di bawah. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita bolehlah bersantai bersama dengan panel kita yang hari ini iaitu Dr. Rahimi.
para penonton sekalian, kalau ada soalan yang nak tanya pada panel hari ini, anda semua boleh tinggalkan di ruang komen di bawah video ini ya. Okey, Cik Rahimi. Seperti yang kita tahu, Cik sendiri dah berada dalam industri pendidikan sepanjang hayat ini bermula 2002. Kira dah hampir 20 tahun ya, Cik Rahimi? Alhamdulillah. Dah hampir 20 tahun. Alright, okay. Boleh tak Cik cerita sikit pengalaman Cik dalam industri sepanjang hayat ni? Kalau nak kirakan pengalaman tu banyak. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hashikin. Sampai kata apa, Hashikin nak sebut program yang ada di Johmatika pun tak habis nafas. Hashikin kan terlalu banyak. Betul, banyak sangat. Terlalu banyak, tak habis nafas tapi kesian dia. Okey, baik. Dalam bagi diri saya sendiri sebenarnya, sejak daripada tahun 2002 itu bermakna ODL telah mula bertapak ataupun online business learning telah mula bertapak di Malaysia. Jadi sejak itulah juga saya telah mula menceburkan diri dalam bidang pendidikan yang bersifat pendidikan secara maya ataupun disebut online business learning. Jadi dari situlah kami bertapak dalam industri ini sehinggalah pada waktu ini kita sendiri telah lihat banyak aktiviti telah mula menawarkan program-program bersifat ODL. Apatah lagi dalam keadaan negara kita mungkin seluruh dunia yang dilanda pandemik COVID-19 ini, tiba-tiba pembelajaran online business learning ini menjadi sesuatu yang kata keperluan kepada semua orang. Kata bukan orang dewasa saja sikit bukan budak-budak saja tapi orang dewasa yang dah lama ni semua orang terlibat. Sama ada pembelajaran tak rasmi ke, rasmi ke. Nak belajar masak pun sekarang ni online sikit. Betul lah. Jadi itulah kepentingan dan kata alhamdulillah kita bukan sahaja bertapak di Malaysia. Pengalaman saya juga membangunkan program-program ODL di luar Malaysia secara akademik dan juga secara akademik. Baik. Terima kasih. Alright. Baik, terima kasih Cik Rahimi atas perkongsian latar belakang dan pengalaman sedikit tentang dalam industri pendidikan sepanjang hayat ni. Okay, saya nak kongsi sikit. Di negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Korea Selatan, pendidikan ataupun pembelajaran sepanjang hayat ni dijadikan elemen pendidikan untuk melahirkan modal insan relevan dan dengan kehendak industri. Jadi boleh tak Cik terangkan sikit pendidikan sepanjang hayat ni macam mana? Ada yang tak berapa jelas tentang. Okey, baik. Silakan. Terima kasih Syekh. Baik. Jika kita melihat daripada sudut pendidikan secara global, ya, atau mungkin kita ambil daripada Malaysia dululah. Kita akan terlibat dalam pembelajaran dikatakan peringkat pra-pendidikan, pra-sekolah di sekolah tadika. Ada yang 2 tahun, 3 tahun. Macam saya sendiri, tadika saya bermula pada umur 5 tahun. Jadi 2 tahun lah saya duduk di tadika tu. Kemudian kita di sekolah rendah selama 6 tahun. Campur lagi 5 tahun sebelum habis SPM. Kalau ada yang masuk ke STP, mencari result itu lagi tambah lagi 2 tahun. Jadi itu adalah pelajaran yang kita panggil pelajaran asli yang telah disusun oleh sesebuah kerajaan atau disusun oleh kerajaan Malaysia untuk semua penduduk. Yang mana kita kata kebanyakan, majoriti rakyat akan mengikuti sistem pendidikan tersebut. Jadi kemudian kita akan ke peringkat tinggi, masuk ke college, masuk ke universiti dan sebagainya. Jadi itu adalah sistem pendidikan yang biasa kita dengar. Semua orang akan buat dan ianya bersifat conventional atau bersifat sepenuh masa. Tapi apabila kita bercakap berkenaan dengan pendidikan sepanjang hayat di negara-negara maju sendiri, mereka telah lama mengubah struktur pendidikan itu agar ianya menjadi tidak terlalu rigid dan tidak terlalu protokol. Mereka mengubah supaya pendidikan itu menjadi lebih santai dan lebih terbuka kepada semua orang. Disebabkan itu juga tertubuhnya banyak industri terbuka di luar negara. Dan mereka ini telah berada di dalam industri lama lagi daripada Malaysia. Kita tengok industri macam Open University UK ataupun OU UK, kita lihat OU Hong Kong, kita lihat Suku Amatiran di Thailand, National Mahatma Gandhi India itu sendiri, dan banyak lagi negara-negara yang memang mereka telah membangunkan satu sistem pembelajaran yang berkonsepkan sepanjang hayat.
Okay. Jadi mungkin pada kita kata 15 tahun dulu, 20 tahun dulu belum ada lagi ataupun kemajuan teknologi belum lagi banyak digunakan dalam pelajaran sepanjang hayat. Tapi kalau kita pernah dengar dulu di Malaysia, orang-orang macam saya lah, senior, cukup senior untuk melalui zaman tersebut. Kita ada apa yang dipanggil Maktab Adabi Gaya Pos. Mungkin Asyikin pernah dengar Maktab Adabi Gaya Pos ni. So apa dibuat ialah dia dari mana kata Syikin ni generasi baru lah tu. Okey. Jadi dia menghantar set soalan latihan apa yang dipanggil latih tubi. Latih tubi kepada bulan pelajar dia satu Malaysia yang mana kita kena subscribe lah dan kita belajar sendiri. Jadi konsep tersebut telah lama dipraktikkan sebenarnya di luar negara. Mana kata mereka tidak hanya bergantung kepada sesuatu pendidikan formal sahaja, tapi mereka lebih melibatkan diri mereka ataupun mereka bentuk sesuatu program itu untuk kepentingan semua pihak. Ya betul, setiap rakyat mereka daripada umur macam saya kata tadi, umur prasekolah sehinggalah kepada umur remaja mungkin 18 tahun, 19 tahun, mereka akan mengikuti satu pendidikan yang formal. Tapi selepas daripada umur tersebut akan berlaku banyak perubahan dari segi kehidupan manusia. Mungkin faktor ekonomi sebagai contoh, faktor ekonomi yang mana memaksa seseorang itu untuk mula bekerja. Had bekerja katalah umur had bekerja mungkin 16 tahun atau 18 tahun dan mereka telah mula bekerja untuk mencari rezeki, menyara keluarga dan masing-masing dan juga tanggungan mereka lah. Dan selain daripada itu mungkin ada faktor-faktor logistik. Faktor-faktor logistik yang mana mereka mungkin tak boleh nak keluar ke kawasan yang menawarkan pendidikan itu sebab pendidikan konvensional ni kita kata kita harus datang ke kampus, kita harus datang ke tempat pembelajaran itu sendiri. Barulah kita dapat menikmati pembelajaran. Okay? Jadi akan adalah isu-isu logistik di situ. Dan mungkin juga ada pelajar-pelajar yang mana dia mungkin kena jaga orang tua sakit, mungkin ataupun adik-beradik dia terpaksa berkorban untuk adik-adik dia belajar, menjaga kebajikan keluarga dan sebagainya. Jadi itu juga menghalang mereka daripada belajar. Jadi adakah kita sebenarnya menghalang niat mereka ataupun kita tidak memberi peluang kepada mereka ini untuk belajar, sedangkan pembelajaran ini ataupun kata apa, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu adalah untuk semua orang. Jadi bukan sahaja kepada mereka-mereka yang tinggal di bandar, mereka-mereka yang mampu, mereka-mereka yang cukup kata sifat dan sebagainya. Jadi mereka-mereka yang bertaraf, katalah bertaraf OKU, okay, mereka mungkin punya masalah dari segi gerakan. Mereka mungkin mempunyai masalah dari segi faktor-faktor lain yang tidak membenarkan mereka berada di kampus. Jadi adakah kita kata ataupun kita menafikan hak mereka untuk belajar? Jadi disebabkan itulah pelajaran sepanjang hayat ini direktur bentuk untuk semua lapisan, untuk semua mereka-mereka yang asal dia kata okey saya nak belajar. Boleh. Di sini ada, kita tawarkan di sini. Dan dia mengikut acuan-acuan yang telah kita reka bentuk supaya disesuaikan dengan kehidupan peribadi kita sendiri. Jadi itulah yang sebenarnya konsep dibawa oleh banyak universiti lain di dunia yang mana sekarang ini sedang berkembang pesat di Malaysia sendiri. Jadi saya agak saya memang cukup terharu dan kita juga cukup teruja dengan apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini dengan banyaknya penawaran program-program ODL yang ada di sini, IPT yang menawarkan program-program ODL di Malaysia yang mana kita telah membuka ruang, membuka peluang untuk semua orang, semua lapisan masyarakat kita untuk belajar. Baik, terima kasih. Okey, penerangan yang cukup jelas. Okey doktor, bagaimana pula yang ada di luar sana yang berminat untuk belajar dan terus belajar, ambil kemahiran lain sebagai nilai tambah dalam bidang yang mereka ceburi, tapi golongan ni tidak mempunyai masa ataupun tak boleh nak beri komitmen sepenuhnya. Jadi boleh tak kalau pembelajaran sepanjang hayat ni diambil ataupun dijalankan secara separuh masa, bukan secara sepenuh masa? Okey, baik. Tadi saya dah terangkan bahawa pembelajaran sepanjang hayat melalui program bersifat atau berstatus UDL di Malaysia ini, kita kata ianya direka bentuk untuk semua orang, semua lapisan masyarakat.
Jadi mana kata ianya direka bentuk kebanyakannya adalah untuk mereka-mereka yang telah bekerja ataupun mereka-mereka yang tidak dapat mengikuti program ini secara sepenuh masa. Mereka mungkin duduk rumah, mereka duduk rumah, mungkin tak bekerja, tapi nak kena jaga rumah juga, nak kena masak, apa semua. Tapi dia nak belajar. Jadi program-program ini juga direka bentuk untuk mereka-mereka itu. Saya bagi contoh. Dalam kajian mengatakan bahawa pembelajaran rasmi ni mana kata kita duduk dalam bilik terkapung macam inilah, terkapung dalam kelas atau semua dalam bilik sekolah kita duduk, dengarlah cikgu kita cakap, pensyarah kita cakap dan sebagainya, ambil nota, baca buku dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran rasmi. Kita hanya dapat pembelajaran rasmi ini, pengetahuan daripada pembelajaran rasmi hanya kurang lebih 20% sahaja daripada ilmu yang kita ada, keseluruhan ilmu yang kita ada. Okay. Kajian juga mengatakan bahawa 80% daripada ilmu yang ada dalam diri kita ini kita dapat dari pembelajaran secara tidak rasmi. Elemen pembelajaran secara tidak rasmi ini dimasukkan ke dalam OEM. Sebagai contoh, saya bagi Shikin sekarang ikan kat rumah. Shikin belajar daripada mana? Dalam rumah lah. Prosesnya di rumah. Proses di rumah. Diajar oleh orang-orang Afrika. Mungkin mak kita, mungkin ayah kita, mungkin kakak kita dan sebagainya. Itu adalah yang tak rasmi. Saya sendiri, saya belajar berenang. Saya tak masuk kelas renang secara rasmi. Saya dulu kecil-kecil kan nakal, pergi mandi rombong dan sebagainya. Jadi kawan-kawan tolak masuk dalam rombong. Jadi adalah 2-3 orang yang pandai berenang tu, bila dia agak kita nak lemas, dia baru selamatkan kita. Jadi, tapi saya belajar dari situ, belajar berenang dari situ. Kita kapal-kapal, kita cuba belajar, kita cuba apung dengan diri dan sebagainya. Itu pun adalah pelajaran tak rasmi. Dan banyak lagi benda-benda lain. Satu lagi contoh saya bagi, depan saya ada satu buku. Buku ni kita panggil fizikal. Okay. Buku ni lah, bayangkan Shikin, kalau katalah kita bawa buku ni, Shikin ataupun mungkin perempuan ni kan dia suka shopping, okay? Dia suka shopping. Kalau yang dah berkahwin dia suami isteri dia ajak pergi shopping dan sebagainya tu, dia pergi shopping, bayangkan isteri pergi shopping selalunya suami akan tunggu lah kat tepi tu kan, tepi mana-mana koridor dia duduk kan, jaga barang ke, okay, jaga barang shopping ke. Bayangkan kalau suami tu tadi baca buku ni dekat tepi koridor tu, agak-agak citin, agak-agak lah perasaan apa ni, penonton-penonton semua punya pandangan. Bagaimana persepsi orang yang melihat seorang lelaki atau mungkin seseorang lah, tak kata lelaki, seseorang duduk dekat tepi koridor macam tu, baca buku macam ni. Agak-agak pelik lah. Pernah tak nampak situasi berlaku di shopping mall? Jarang sekali tu. Memang jarang. Sebab apa? Sebab ataupun macam kami lah, lelaki kami duduk kedai mamak apa semua kan, lepak-lepak, tengok bola apa semua dulu lah, bukan sekarang dulu. Okay? Lepak-lepak kedai mamak, tiba-tiba saya buka buku macam ni baca kan. Nanti kawan-kawan mesti kata, kau ni betul poyo lah, betul tak? Kan? Poyo lah, kau ni apalah, budak buku lah, macam-macam dia kata kita. Padahal kita tengah belajar. Benda tu bagus. Okay? Kita tengah belajar. Okay? Jadi kita tak buat sebab apa? Kita rasa malu dengan persekitaran. Kita rasa malu dengan keadaan tersebut. Kita masih lagi terkongkong bahawa kalau nak belajar di rumah, pergi library, pergi sekolah, pergi universiti, pergi college. Itu definisi belajar bagi kita, bagi mentaliti masyarakat Malaysia. Okay? Sama juga macam saya kata tadi, bila kita mula tumbuhkan kata universiti ujian pertama di Malaysia, masyarakat susah nak terima. Masyarakat bila ada pelajar yang masuk dalam tu, dia kata ini second class ni student ni, semua dulu yang kata apa penting sekolah, bajet-bajet, hisap hukum, ni dah tua kau nak belajar. Itu mentaliti masyarakat Malaysia pada waktu tersebut, sebab dia tak tahu lagi. Tapi sekarang alhamdulillah lah, kita semua dah terima. Jadi kita masih ada kita kongkong betul. Tetapi kalau kita bayangkan pembelajaran kita sekarang ni menggunakan gadget. Semua orang ada handphone. Itu tak bila semua orang ada handphone. Kita tambah lagi, kalau kita gunakan tablet, tak kisahlah iPad ke, apa jenis tablet, apa jenis brand pun tak ada masalah. Sebab sekarang ni teknologi dengan kelajuan internet, dengan kata kos yang agak murah, kita boleh dapatkan satu tablet. Bayangkan kita bawa tablet, instead kalau kita bawa buku ni tadi, sekarang ni kita bayangkan di tablet lah. Kita duduk dekat tepi koridor tu tadi. Apa pula pandangan atau persepsi masyarakat bila kita tengok? Bila tengok orang macam tu, padahal
bagus budak ni ada tablet. Ada tak tahu kita main game? Kita main game je. Okay? Kita bukan baca buku. Tapi nak kata bahawa apabila kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran, bukan kata orang pun, orang yang tengok, kita sendiri yang pegang benda ni pun, kita akan rasa wow, macam bangga pegang tablet, baca boleh touch screen lah, boleh browse tu, semua kita boleh buat on the spot. Jadi pembelajaran sebenarnya dipermudahkan lagi. Okay, ini baru satu buku. Kalau kata satu semester kita ambil 5 subjek, takkan nak bawa 5 buku kan jalan-jalan. Betul. Berat je dah satu hal. Jadi kan pembelajaran tu itulah kita masih orang kata terkongkong dalam sistem pembelajaran yang terlalu konvensional, yang terlalu sempit, yang akhirnya budak jadi bosan. Macam di negara barat pun, pembelajaran sepanjang hayat ataupun teknologi ni dah mula digunakan pada budak-budak kecil, budak-budak yang di pra-tadika sini. Jadi di tadika sini dah ada tablet, mereka dah boleh browse through, cari maklumat dan sebagainya. Jadi kalau kata kita nak belajar sekarang ni, cukup mudah. Tak kisahlah siapa pun, semua orang boleh jalankan ataupun boleh ikuti program ODL ini dengan orang kata tanpa ada sebarang masalah. Terlalu banyak flexibility yang kita berikan dalam program-program ODL yang kita tawarkan. Baik, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Rahimi. Seterusnya, kita duk sebut tadi ODL iaitu online distance learning. Okay, soalan atau pertanyaan yang sering orang nak pertikaikan, adakah belajar secara ODL, online distance learning ini berkualiti? Contohnya, kelas secara atas talian ataupun online, belajar di tempat sendiri, tak hadir ke kampus. Jadi, orang pertikaikan kualitinya di mana? Boleh Encik jelaskan sedikit? Okey. Dia tak rasa suasana pembelajaran yang kondusif tu sendiri. Baik. Terima kasih. Memang saya tunggu soalan ni sikit. Sebab apa? Orang akan memang pertikaikan. Soalan ni bukan soalan yang baru. Setiap sesi, setiap seminar ke, latihan ke, ataupun apa sajalah ramah yang diorang buat dengan saya pun, soalan dia adalah soalan yang favorite. Macam saya kata tadi, 2002 dulu pun memang mentaliti ni lagi tebal. Mentaliti ni macam kata dia menganggap boleh ke belajar online. Ini semua second class punya pembelajaran kan. Ini semua orang yang dapat orang kata SPM ni pangkat 8, pangkat 9 ni kan. Dulu zaman saya panggil pangkat lah, pangkat 8, pangkat 9. Okay, memang tak layak masuk universiti, college ni semua. Baru nak belajar. Itu mentaliti. Mentaliti tu makin berkurang tapi masih ada. Macam Syekh tanya tadi itulah, mana kata masih ada lagi pertanyaan tu. Kualiti ke? Kalau nak belajar kalau nak belajar cara ODL ni. Okey, sebelum saya jawab soalan itu, pada program ODL, cuba para penonton sekarang, Syekh sendiri jawab. Pembelajaran kita di sekolah rendah dan sekolah menengah sekarang ini dijalankan secara DDR. Mana kata daripada rumah, siapa yang berani kata tak kualiti? Siapa yang sekarang ni boleh berani jawab pergi pada Kementerian Pendidikan pelajaran tak berkualiti, langsung tak efektif? Berani tak? Tak berani kan? Tak beranilah. Mungkin adalah selalu sumbang netizen yang akan kata benda tu tak efektif, tak efisien. Tak efektif dan tak efisien adalah kaedah pembelajaran yang dijalankan oleh seseorang. Itu sahaja. Bukan daripada konsep itu sendiri. Kita lihat banyak kita lihat banyak sekarang ini pembangunan ataupun program yang direka bentuk secara konklusif. Mana kata dia bersifat menyeluruh, bersifat holistik. Macam kita kata sekarang ni di Geomatika sendiri kita ada kerjasama dengan pihak Didik Malaysia. Dan Didik Malaysia sendiri yang memberikan program pelajaran ataupun tuition kepada budak-budak sekolah secara bertemu. Jadi adalah satu usaha yang murni antara pihak Geomatika dengan pihak Didik Malaysia. Jadi pembelajaran itu diangkat dalam satu tingkatan baru yang lebih menyeronokkan. Okay? Yang lebih menyeronokkan, dan kita bukan sahaja melatih para pelajar untuk belajar, tapi kita juga melatih para pensyarah, para guru ini untuk
memberikan ilmu pengetahuan itu dengan cara yang lebih efektif. Sebab dia takkan jadi macam ni. Dia takkan jadi kita duduk depan komputer, depan laptop, depan desktop cakap macam tu. Baik kita pasang video, lagi senang. Kita bagi CD ke kan. Itu lebih mudah daripada kita penat-penat nak cakap, nak ulang sampai 3-4 kali. Lebih kita pakai satu standard video, ambil dah video ni belajar sendiri. Okay, tapi kita tak gunakan konsep itu sebab kita akan menggabungkan pelbagai elemen lain. Antara elemen-elemen macam kita kata penggunaan handphone, okay? Social media. Sekali kalau ada handphone, dah tentu ada WhatsApp, dah tentu ada Telegram, kita dah tentu ada Facebook, Instagram, macam-macam lagi yang kita ada. Jadi kesemua elemen-elemen teknologi ini, aplikasi-aplikasi ini kita gabungkan menjadi satu sistem pembelajaran untuk belajar. Kita gunakan sebagai backup, kita gunakan video, kita gunakan audio. Pensyarah kita akan cari artikel yang menarik untuk dibaca oleh guru-guru. Akan ada macam satu tugasan kepada murid untuk buat video. Jadi orang belajar pun selain daripada menulis untuk buat tugasan dan sebagainya itu, dia boleh buat dalam bentuk video. Jadi, pembelajaran itu akan lebih menjadi kita kata dua hala. Sebab bila kita bercakap ni, setakat seorang-seorang depan laptop, depan komputer, kadang-kadang rasa macam orang gila pun ada. Sebab tak ada respon. Kena pula pihak yang bercakap, pihak yang mendengar tu dia off video. Terus macam pensyarah ni bila pula online, dia suka suruh dia punya pelajar ni on video. Kenapa dia nak on video? Sebab puan-puan dia nampaklah muka orang tu, dia taklah rasa macam bercakap seorang-seorang. Dia tak adalah macam kata dia macam orang gila. Sebab dia nak nampak, dia rasa seronok sikit dia nak cakap, ada yang dengar. Tapi kalau off video ni, kita tak tahu dengan siapa kita cakap. Jadi bukan kata murid dia bosan, pensyarah guru pun akan jadi bosan. Kalau itulah kaedah dia guna. Jadi macam saya kata tadi, kualiti tak kualiti adalah dari segi kaedah penyampaian, bukan dari segi konsep model itu sendiri. Tapi kalau konsep itu digabungkan dengan kaedah penyampaian, dengan latihan yang cukup untuk para pensyarah, para guru dan sebagainya itu, pembelajaran ODL akan menjadi lebih menarik. Sebab dia macam saya kata lah, kita bawa gadget, semua dah ada dalam bentuk e-book, kita panggil e-book ataupun e-learning material, e-bahan pelajaran, semua dalam bentuk elektronik. Kita boleh bawa jalan ke mana-mana sahaja. Okay? Lepas tu kita tak ada kekangan masa. Kita nak belajar kat mana pun boleh. Tak ada isu. Sebab dalam ODL ni, apa yang lebih penting ialah dia ada kita panggil self-learning, pembelajaran kendiri. Self-learning ini kita yang mengawal. Kita mengawal apa yang dipanggil quality time of learning. Okay? Sebab setiap orang quality time belajar dia, okay, masa yang berkualiti untuk dia belajar bersifat subjektif. Semua orang dia ada masa dia sendiri. Macam Cikin mungkin 12 tengah malam, dah tenang apa semua. Ada orang dia boleh belajar dengan lebih efektif dalam shopping mall. Ada orang dia boleh duduk dengan kopi. Ada orang masa dia tengah driving dia boleh belajar. Macam mana cara pula tengah driving boleh belajar? Orang pelik. Boleh. Sebab apa? Sebab dia dah recordkan dulu semua apa benda dia nak belajar tu, dia recordkan. Kan kereta kita kan semua ada yang USB tu. Masukkan saja USB tu, lepas tu kita play. Daripada kita dengar radio, kita dengarlah suara sendiri. Kita dengarlah suara sendiri, cakap apa macam tu. Bosan dengan suara sendiri, kita gunalah suara isteri kita ke, suara suami kita ke. Bosan dengan suara dia orang, kita guna suara girlfriend kita ke, boyfriend kita ke. Kaedah banyak, itu saya kata tadi. Konsep betul tak? Tapi kaedah mana yang kita pakai? Jadi kaedah itu sebenarnya yang menentukan bahawa ODL ini berkualiti ataupun baik. Okay, saya setuju dengan pendapat Cik Rahimi sendiri, iaitu kaedah penyampaian tu sendiri yang menentukan kualiti ataupun tidak pembelajaran tu sendiri. Sebab kita sekarang dah banyak teknologi, kemudahan teknologi yang kita boleh guna pakai dalam kaedah pembelajaran dan pengajaran kita. Jadi memang saya sangat setuju. Okey, seterusnya tadi kita bercakap tentang kualiti ODL ni. Tapi sekarang ni kita nak tanya, Cik sendiri berada dalam industri ni lebih kurang 20 tahun. Terlibat juga di dalam dan di luar negara. Okey, adakah ODL ni diiktiraf oleh industri?
Ini soalan yang tadi, kalau tadi soalan cukup mas nombor 1, yang ni soalan cukup mas nombor 2. Okey, baik. Baik, di Malaysia, kita ambil di Malaysia, struktur pendidikan di Malaysia, kita tahu bahawa sistem pendidikan di Malaysia semua dikawal sedia oleh pihak MQA ataupun Malaysian Qualification Agency, agensi kelayakan Malaysia, dan dipantau sepenuhnya oleh pihak Kementerian Pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, Jabatan Pendidikan Tinggi. Kita tahulah, siapa-siapa kolej, mana-mana kolej, universiti dan sebagainya, asalkan IPT sahaja di Malaysia, dia mesti tawarkan program yang ada MQA. Kalau tidak, bukan setakat nak tawar, nak iklan pun tak boleh. Sebab itu adalah kawalan kualiti yang dijamin oleh kerajaan Malaysia melalui 2 agensi yang saya sebutkan tadi. Begitu juga dengan program-program yang di bawah Kementerian Sumber Manusia, di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, program TVET, skill, ya. Dia juga dikawal oleh kerajaan melalui JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dia ada program standard yang dia ikut, dia ada undang-undang dia yang dia ikut, termasuk program ODL. Program ODL itu sendiri, kita ada tata cara, kita ada panduan, kita ada dipanggil program standard, yang mana setiap aktiviti nak buat program ODL, kita kena buat yang ni, A, B, C, D, E semua mesti ada. Yang itu termasuk apa? Termasuk LMS ataupun Learning Management System, itu online portal untuk belajar. Kita kena ada e-library. Kenapa dia wajibkan e-library? Sebab kita kata student, dia kata you punya student tak duduk kat campus. So katalah student tu sekarang ni macam kata Geomatika berada di Setiawangsa. Student Geomatika berada di Sabah secara ODL. Macam mana dia nak datang ke campus untuk guna library? Betul tak cakap? Jadi kita kena adalah e-library. Kita kena ada e-library untuk support dia. Jadi elemen-elemen ini termasuklah bahan pelajaran dalam bentuk elektronik diwajibkan kepada IPT yang ingin menawarkan program ODL. Jadi apabila ini berlaku secara tidak langsung, ianya mendapat pengiktirafan. Okey, dan kita tahu pihak industri sendiri dia berlandaskan kepada pengiktirafan kerajaan Malaysia, walaupun mereka ada standard mereka sendirilah. Setengah industri dia ada standard sendiri. Okey, yang mana yang itu kita ambil lagi, kita kena ikut juga. Walaupun ada yang create, kita kena ada juga kata apa, standard pada industri, macam kata contoh program dalam occupational safety and health, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Itu dikawal sedia oleh NIOSH. Okey, dikawal sedia oleh pihak Department of Occupational Safety and Health di Indonesia. Jadi dia ada standard testing, tapi standard mereka juga sebenarnya diguna pakai dalam program standard yang dibuat oleh pihak MQA atau pihak berwajib Indonesia. Jadi IPT bila nak buat program tersebut, dia tak boleh lari daripada 2 standard. Okay. Macam mana pun dia kena ikut juga standard. Kalau hanyalah dia ikut MQA saja, dia tak ikut standard industri, MQA lulus tapi pihak industri takkan luluskan. Kalau dia ikut industri, dia tak ikut MQA, industri lulus tapi MQA takkan luluskan. Jadi dia bersifat menyeluruh, dia kena menggabungkan kesemuanya itu. Kenapa industri beriktiraf ODL lebih daripada program konvensional? Okey, soalan ini sebenarnya kata lebih utama daripada soalan adakah dia diiktiraf oleh industri. Okey, sebab utama dia ialah dalam konsep ODL, pelajar-pelajar sebenarnya diberi lebih banyak ilmu dan lebih banyak pengetahuan untuk mereka belajar mencari maklumat sendiri. Kita tak nak, kalau saya sendiri majikan lah, saya tak nak staff saya ni yang jenis ketuk jalan. Selagi tak ketuk, dia duduk dan dia diam mesti tak buat kerja. Jadi kita sebagai bos, sebagai majikan, kita rasa penat lah aku ambil orang macam ni, kata sekali ketuk, sekali jalan. Cakap A, dia buat A. Dia tak adalah nak buat B, tak adalah nak buat C. Sebab apa? Sebab dia tak ada inisiatif. Sebab dia tak tahu mana nak cari. Dia tak tahu mana dia nak pergi dapat maklumat itu semua. Sebab dia tak ajar dia macam tu. Kalau kita lihat sistem pendidikan kita daripada sekolah rendah sampai lagi ke universiti, semuanya bersifat kita panggil kena suap, spoon feed. Apa saja nanti bila lepas habis dia belajar, saya ingat pada masa belajar di universiti tu, habis dia belajar nanti kita katakan, doktor boleh tak lepas ni nanti tolong sharekan slide tu, boleh tak beri kami nota tu. Jadi kita dah memang malah nak salin nota tu, jadi kita beri dia nota tu. Jadi kita tak tahu betul tak betul nota yang tulis. Sebab kita diberi dan kita menerima
dengan sepenuh keyakinan, saya kata sepenuh iman kita terima nota tersebut, bahan pelajaran tersebut, tanpa ada satu pun sifat untuk kita pergi check. Okay, kita nak verifikasikan maklumat yang kita terima. Jadi itu adalah sistem pelajaran konvensional yang mana kita tak kata tak bagus, tapi kita enhance, kita majukan dalam ordinal supaya pelajar kita sendiri dia dapat cari ilmu itu sendiri. Dia mampu untuk mencari sesuatu maklumat itu atas kapasiti dia sendiri. Jadi apabila mereka ini mengaplikasikan apa yang mereka belajar dalam pekerjaan mereka, automatik majikan mereka jadi suka. Itu sebab industri, kalau kita tengok di negara-negara barat yang mengamalkan konsep pelajaran terbuka ni, pelajaran sepanjang hayat ni, mereka suka ambil orang macam ni sebab dia tahu orang macam ni nombor satu, mereka paling pandai sekali bahagi masa. Sebab apa? Sebab kita bekerja, dah tentulah Isnin sampai Jumaat ketika kita kerja 9 sampai 5. Balik dah tutup penat. Itu pun kalau balik pukul 5, kalau bos balik pukul 8 ataupun kerja kita banyak, kita akan balik lambat. Okay. Balik rumah kita ada keluarga, kita ada isteri, kita ada anak, kita ada suami, kita mungkin bapak kita sekali dengan yang kita, jadi kita ada komitmen keluarga tersebut. Ataupun kalau belum kahwin pun kita adalah girlfriend, boyfriend, ajak dating lah, tengok wayang lah, pergi minum lah, apa, macam-macam. Jadi itu komitmen-komitmen yang mana kita kena hadapi sebagai seorang dewasa. Kerja dah tentu, kehidupan personal dan peribadi dah ada. Okay? Itu belum lagi komitmen-komitmen yang lain. Jadi orang tanya, bila nak belajar? Jadi orang yang belajar dalam bidang yang belajar dalam pada waktu yang mereka ada komitmen-komitmen ini, mereka boleh bahagikan masa untuk mencari satu masa yang berkualiti untuk mereka belajar. Artinya apa? Artinya mereka boleh membahagikan masa yang kita dapat semua sama rata, 24 jam. Tak ada orang dapat lebih 26-27 jam. Semua kita dapat 24 jam. Okey? Jadi tak salah kata dia banyak masa, kita sikit masa. Kita semua 24 jam. Sama sahaja. Tetapi orang yang dapat membahagikan masa dia mengikut pembahagian keutamaan keluarga, kerja dan belajar, orang itu champion dari segi masa. Memang champion. Nombor satu. Nombor dua, mereka ini boleh mencari maklumat sendiri. Mereka tahu mana nak cari maklumat. Dan mereka boleh tahu juga bagaimana nak mengesahkan maklumat tersebut. Contoh kalau kita type sekali dekat Google lah, kat mana-mana search engine dalam internet, kita tengok. Type aja satu perkataan. Kita type lah kata management. Bukan beratus, bukan beribu, berjuta maklumat akan keluar. Tapi yang mana tahu, yang mana satu kita nak pastikan bahawa ini maklumat yang sahih. Macam kita dalam WhatsApp lah, kita ada WhatsApp group kan. Macam-macam orang letak dalam WhatsApp group tersebut. Okay, ilmu-ilmu yang sampai ni kadang-kadang overflow lah. Kita dah tak boleh nak ikut lah kadang-kadang. Terlalu banyak. Jadi itu yang kadang-kadang berita palsu pun kita yakin benar. Kita pun main forward je, kita pun tak check. Forward je. Kita main forward je. Kita pun kata kita telah berbuat satu kebaikan hari ni kerana kita telah forward satu ilmu kepada orang lain. Padahal tak tahu ilmu tu salah. Jadi itulah yang kata tapi pada pelajar dia, kita diajar juga selain dapat maklumat, kita kena verify maklumat tersebut. Dan kita kena tahu bahawa kita hanya akan ambil daripada sumber-sumber yang sahih. Jadi dia tak akan ada fake news, dia tak akan ada false information, semua tak ada. Maklumat salah semua tak ada. Sebab kita dah tahu kat mana kita nak check, kat mana kita nak semak. Dan kita diberi seorang pensyarah yang mana mereka tahu bahawa maklumat-maklumat ni dekat sini kita check. Kita boleh verifykan kat sini. Dia boleh dapat maklumat tu dari sini. Jadi pelajar ini dengan adanya masa, dengan adanya ilmu pengetahuan untuk mencari maklumat, apabila mereka pergi bidang pekerjaan atau mereka memang sedang bekerja, mereka boleh upgrade knowledge mereka, skill mereka dalam bekerja menggunakan dua aplikasi ini, dua skill baru yang mereka pelajari. Itu sebab majikan termasuklah industri itu sendiri mengiktiraf program ini, mengiktiraf program sepanjang hayat ini. Dan kita lihat sekarang di Malaysia banyak program-program yang bersifat eksekutif, profesional, latihan-latihan dalam pekerjaan yang mana selalu dibuat oleh pihak industri. Cuma beza dia ialah mungkin satu dari segi kertas lah, akademik, maksudnya sijil akademik itu sendiri, dan satu lagi adalah sijil daripada industri.
itu saja. Tapi apapun pembelajaran itu diiktiraf melalui kaedah sepanjang hayat. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Rahimi atas perkongsian pengalaman serta penerangan tentang topik kita pada hari ini, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Sangat jelas, banyak info-info yang baru kita dapat, ilmu baru juga yang kita pelajari, apa itu ODL, apa itu PSH, apa itu pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimana proses ni berlangsung di universiti ataupun kolej. Alright. Sebelum kita ke segmen soal jawab bersama Encik Rahimi, pada hari ini saya nak ajak awak semua untuk tonton satu lagi video korporat dari Geomatika. Jom saksikan video tersebut. Realisasikan impian, cita-cita serta harapan, semua bermula di sini. Bersama anda setiap langkah, profesional dan beretika, melahir generasi yang berjaya. Teknologi pendidikan, pengurusan perniagaan, kesihatan, kecantikan, rekaan. Geomatika, kejayaan di tangan anda. Geomatika, GUC. Geomatika, kehidupan lebih bermakna. Geomatika, GUC. Okey, selesai video korporat tadi. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, program yang ditawarkan di Geomatika terbuka kepada semua lepasan SPM yang mempunyai minimum 3 kredit dalam SPM dan terbuka juga kepada semua golongan bekerja yang ingin menyambung pengajian. Untuk golongan bekerja, kita mempunyai mod pengajian jarak jauh juga ditawarkan untuk membolehkan anda belajar sambil bekerja. Boleh jimat masa. Mod pengajian juga ditawarkan secara full time dan part time. Okey, promosi hebat menanti anda, antaranya allowance sara diri sehingga RM500, asrama percuma untuk 12 bulan pertama. Bantuan kewangan yang disediakan oleh Yayasan Geomatika, PTPTN, KWSP dan banyak lagi. Ia adalah tertakluk pada terma dan syarat. Anda semua boleh layari di website Geomatika, www.geomatika.edu.my untuk maklumat lanjut atau hubungi terus nombor pegawai kemasukan Geomatika. Okey, kita terus ke segmen seterusnya, iaitu segmen terakhir kita. Tibalah untuk sesi soal jawab bersama panel kita hari ini. Mari kita lihat soalan yang terpilih untuk dijawab oleh panel jemputan kita. Soalan-soalannya. Okey, nak tanya, adakah program ODL sesuai untuk pelajar lepasan STPM? Memandangkan STPM hari ini dapat result kan? Dia nak tanya, sesuai ke tidak? Okey, baik. Terima kasih kepada petanya. Program ODL, kalau kita tahu bahawa yang saya sebut tadi, dia sesuai untuk semua golongan. Okey, tapi kita ada juga apa yang kita kata syarat-syarat kemasukan tertentu lah mengikut program-program yang ditawarkan. Jadi kalau katalah program itu ataupun kita melepasi syarat kelaikan tersebut, ya, sesiapa saja, tak kisahlah STPM ke, SPM ke, SRP pun boleh. Okey, ataupun kita mungkin ada diploma, sesiapa saja dia boleh ikuti program ODL, kerana ODL adalah kaedah. Okay? ODL adalah kaedah dan dia bukan kata program yang memang spesifik untuk satu-satu golongan saja. Tidak,
Dia untuk semua golongan mengikut kesesuaian masing-masing. Jadi jawapannya dia boleh. Baik. Okey, soalan seterusnya. Adakah Geomatika menawarkan program kedoktoran dalam bidang pendidikan daripada Shah Jai? Okey, program kedoktoran dalam bidang pendidikan, anda kata program PhD lah. Okey, program PhD. Okey, untuk di Geomatika sekarang ini program kedoktoran ataupun pendidikan level 8 kita panggil doktor falsafah, kita tawarkan sekarang ini dalam bidang pengurusan dan juga bidang undang-undang. Kita sedang mereka bentuk satu program kedoktoran dalam bidang pendidikan itu sendiri, tetapi lebih bersifat mempunyai dua komponen. Satu dipanggil coursework dan satu lagi dipanggil dissertation. Macam lebih kurang DDA lah. Apa yang akan kita panggil sebagai educational doctorate. So ataupun EDD. Itu nanti sekarang sedang melalui proses semakan dan kita akan hantar ke QA kelulusan. InsyaAllah tahun depan ataupun mungkin 4-5 bulan dari sekarang kita akan dapat menawarkan program kedoktoran dalam pendidikan. Okey, Cik Rahmi, saya rasa soalan yang agak menarik daripada Pak Inci. Okey, dia bertanya sehingga tahun 2020 bilangan penyertaan pendidikan ataupun pembelajaran sepanjang hayat mencecah 3 juta termasuk dalam bidang kemahiran catering, komputer dan teknologi maklumat, perniagaan kecantikan, grafik dan multimedia. Tapi dalam situasi sekarang iaitu COVID-19, banyak industri yang dah tutup. Jadi masih relevan lagi ke peluang pekerjaan dalam bidang-bidang ni? Baik, terima kasih. Bila bercerita sebab COVID ni, ramai orang marah saya sebenarnya sikit. Sebab apa? Sebab saya suka COVID. Bukan saya suka design COVID, tapi saya suka COVID sebab kita tahu perjuangan kami dalam UDL telah bermula pada tahun 2020 sehinggalah datangnya COVID pada tahun 2020. Sehingga sebelum datangnya COVID cukup susah untuk meyakinkan mereka dalam industri pendidikan untuk menerima ataupun menawarkan ataupun membangunkan program-program. Sebab mereka dah biasa dalam struktur konvensional. Termasuklah juga masyarakat. Masyarakat masih lagi susah nak menerima pelajaran secara online. Macam kita nampak darilah pertanyaan kata kualiti ke tidak, efektif ke tidak, pelajar dan sebagainya. Itu persoalan yang biasa. Okay. Tapi akhirnya COVID ini telah bagi satu macam kalau kita bawa kita sport tu dia ada dia bagi turbo. Dia bagi satu turbo supaya impak semua tiba-tiba je semua orang kena buat. Tak kisahlah kau suka ke tak suka ke, kau pandai ke tak pandai ke, kena buat juga. Kena buat dah. Budak sekolah darjah 1 tadika pun sekarang ni pun online. Betul. Jadi dia telah memberi satu macam kita impact yang sangat hebat kepada bidang pendidikan online itu sendiri. Jadi kalau nak dikatakan yang tadi Pak Inci kata 3 juta, saya rasa sekarang lebih. Kalau kita ambil budak-budak daripada umur 7 tahun sampailah kepada peringkat dewasa, saya rasa lebih daripada 20 juta orang yang sedang mengikuti pelajaran secara online. Okay? Dan bila dia kata bahawa banyak juga bidang-bidang kemahiran yang sekarang dijalankan secara online, adakah relevan sekarang ini? Okey. COVID-19 kita tahu bersifat sementara. Sementara itu berapa lama tempoh dia itu bergantung kepada usaha kita. Bergantung kepada kita juga lah. Jaga jarak dan sebagainya itu SOP-SOP yang kita kena patuh. Okey. Tapi walau macam mana pun, ianya tetap bersifat sementara. Dalam proses vaksinasi yang sedang giat dijalankan oleh kerajaan kita pun, saya yakin industri akan mula berkembang baik ataupun mula berjalan secara normal pada Januari 2022. Okay, seperti mana kita tahu ada pelan pemulihan negara dan sebagainya itu, saya jangkakan by Januari 2022 kita semua akan berjalan seperti biasa balik. Tetapi adakah kita akan kembali kepada zaman batu kita? Zaman sebelum COVID, balik kepada sekolah, guna sistem lama, masih bawa buku tebal. Tengok buku punya tebal ni kan, nak bawa ke jalan. Okay? Jadi adakah kita akan balik pada zaman tersebut? Atau adakah kita, sebab sekarang kita dah banyak macam-macam benda kita belajar. Zoom lah, Google Meet lah, kan, Microsoft Teams lah. Semua application online semua kita tahu.
Tiba-tiba semua kita tahu, pandailah semua dah. Okay? Jadi adakah kita akan balik pada zaman tersebut? Saya rasa tak. Sebab kita akan terus push diri kita ke depan, industri akan terus dipacu ke depan untuk bidang-bidang ini. Dan bidang-bidang ini juga akan diberi satu nafas baru yang mana ini menggunakan teknologi. Bayangkan Syikit, kalau bidang kecantikan, kalau kita ni mak andam lah, ada Syikit mak andam. Selama ni andam apa semua, muka yang Syikit andam tu sekarang, dia tak tahu apa akan jadi selepas setengah jam. Selepas dia andam, dia tak tahu apa jadi. Kan? Dia tak tahu. Dia kena tunggu Syikit buat dulu, atau kita andam dia dulu, baru dia boleh jadi kan? Boleh dia nampak muka dia. Kalau tak suka macam mana? Tiba-tiba jadi muka macam muka hantu. Tahu? Alamak, macam mana? Tapi bayangkan dengan teknologi, Syikit boleh buat satu aplikasi, akan ada satu aplikasi yang mana okey puan ataupun okey cik, kita akan andam, dia akan jadi macam ni. So sistem pun akan tengok, okey jadi macam ni. Suka tak? Oh tak suka. Merah ada terlebih. Okey tak apa, kita kurangkan. Kita jadi ni. Okey boleh tak? Akhirnya dia sujud, okey saya suka wajah macam ni, make up macam ni. Baru kita make up. Mana kata teknologi digunakan dalam pembelajaran. Jadi elemen-elemen teknologi ini apabila dimasukkan ke dalam pembelajaran yang mana akan dizahirkan ke dalam bidang pekerjaan kita, kan lebih orang kata wow, belum ada lagi saya rasa jumpa mak andam yang pakai teknologi macam tu. Tunjuk dulu, dia tunjuk dulu apa akan jadi selepas 30 minit, apa akan jadi selepas dia andam. Tak ada. Dan ini semua adalah orang kata apa, teknologi yang akan membangunkan pendidikan. Jadi bukan kata tidak relevan, masih relevan, cuma cara perlu diubah, kaedah perlu diubah, teknologi perlu ditambah. Dan mereka-mereka yang dapat menguasai ilmu ini super. Terima kasih. Alright, okay, terima kasih. Soalan seterusnya, banyak juga soalan yang kita terima ni. Apa strategi Geomatika University sendiri dalam menerapkan dan membudayakan pembelajaran sepanjang hayat, tak kira peringkat umur, latar belakang, pendidikan dan lokasi pembelajaran? Soalan daripada Amanda Adam. Okey, dalam pada kita membudayakan belajar sepanjang hayat, kira umur, latar belakang, pendidikan, lokasi, ini semua adalah satu usaha yang berterusan. Ianya bukan hanya tertakluk kepada pelajar-pelajar ODL saja. Sekarang ini kita lihat pun pelajar-pelajar Geomatika tidak berada di kampus. Pelajar-pelajar full-time foundation tak berada di kampus. Mereka berada di lokaliti masing-masing, di kampung halaman masing-masing. Pembelajaran dilaksanakan secara online. Tapi adakah mereka terpinggir? Okay. Kita selain daripada apa yang saya kata tadi, kita ada apa yang dipanggil syarat-syarat wajib untuk menjalankan program-program online ni, LMS, e-library apa semua. Kita juga ada sistem-sistem yang mana kita menggunakan kaedah buddy. Buddy ni maksudnya akan ada seseorang yang akan sentiasa berkomunikasi dengan pelajar-pelajar ini. Sebab satu elemen yang paling penting dalam pelajaran online ni adalah belajar di kesunyian. Macam Syikit ada kesunyian, kat rumah seorang-seorang, rasa macam cakap dengan komputer apa semua. Dia tak ada teman nak cakap. Okay, sekarang ni mungkinlah kita boleh live apa semua. Tapi lepas ni habis tutup video, kita nak cakap dengan siapa. Okay, jadi pelajar-pelajar ODL juga adalah pelajar-pelajar yang kesekian sebenarnya. Jadi kita akan ada satu kaedah, okay, dalam mana kita dah praktikkan juga. Pelajar-pelajar kita akan sentiasa dihubungi, akan sentiasa duduk dalam satu grup yang mana kita boleh bersembang. Kita bersembang dalam kata skop pendidikan, mungkin skop operasi pembelajaran mereka, ataupun apa masalah-masalah mereka yang lain, keuangan ke keluarga tidaklah, masalah pribadi itu sebenarnya tidaklah, lebih kepada berkaitan dengan pembelajaran mereka. Jadi dan juga kita sentiasa menambah baik dari segi collection buku dalam e-library supaya pelajar-pelajar sentiasa mendapat bahan-bahan pembelajaran yang lebih relevan. Pensyarah-pensyarah akan memberi artikel-artikel, jurnal-jurnal yang terkini untuk mereka baca. Dan kita juga akan sentiasa memantapkan bahan pelajaran supaya ini bukan sahaja dalam bentuk penulisan, okey, dalam bentuk PDF, bosan nak baca sikit. Jadi kita buat dalam bentuk video. Kita buat dalam bentuk video, video-video pendek, 1 minit, 2 minit, 3 minit. Jangan buat panjang pula sampai setengah jam. Kita bosan. Okay? Kita letak video yang pendek-pendek supaya kita mempelbagaikan kaedah pelajaran. Jadi tujuan utama dia adalah untuk
untuk belajar ini tidak merasa bosan dengan pembelajaran. Jadi kesemua ini telah diinjek, mungkin dimasukkan dalam kaedah pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Okay, terima kasih Encik Rahimi. Saya rasa selesai sudahlah sesi soal jawab kita. Okay, saya nak ucapkan terima kasih dekat Encik Rahimi lagi sekali kerana sudi luangkan masa berkongsi dengan kita. Luangkan masa hampir 1 jam dengan kita ya. Okey, baiklah penonton sekalian. Sekian saja siaran kita pada hari ini. Sebelum beredar, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada panel kita dan minta maaf atas sebarang kesulitan yang berlaku yang ada andai saya tersalah cakap. Harap dimaafkan. Okey, sekian saja dari saya Ashikin, signing off. Jumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama bersama Geomatika. Selamat belajar dan maju jaya. Assalamualaikum. Bye.